Buletin Didik 26 April bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kementerian Pendidikan komited sekolah seluruh negara dibuka seperti biasa dalam keadaan yang selamat kecuali mendapat nasihat penutupannya oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jangkitan COVID-19 di institusi pendidikan ketika ini dapat dibendung dengan baik melalui SOP ditetapkan, malah berdasarkan data dan analisis jangkitan oleh KPM, hanya 52 kluster atau 4.8% membabitkan sekolah di bawah kementerian daripada keseluruhan 1,080 kluster direkodkan di negara ini. Sejak 1 Januari sehingga semalam, 99 kluster pendidikan dilaporkan dengan 47 kluster lain bukan di bawah kelolaan KPM seperti Sekolah Kerajaan Negeri, Tadika dan Tabika. Daripada 52 kluster KPM yang menjangkiti 2,274 individu, 25 kluster dikesan di asrama manakala 22 kluster sekolah bukan berasrama. Mengikut analisis jangkitan, 13 kes jangkitan berpunca di sekolah iaitu 5 kes membabitkan guru dan 8 kes guru menjangkiti murid di dalam kelas. Jelas Datuk Dr. Razzie, apa jua keputusan pihaknya, ia mengambil kira keperluan hampir 5 juta murid dan hampir 500,000 guru membabitkan 10,000 sekolah termasuk kolej matrikulasi dan institusi pendidikan guru. Dan jika kita lihat bahawa di sekolah ini juga tempat di mana anak-anak ini express themselves bukan saja pada guru-guru tetapi pada kawan-kawan. So sebab itu mereka dah rasa lama sangat dah. Yes, we can do apa saja pendekatan PDP-nya, tapi keberadaan mereka di sekolah itu cukup berbeza dengan keberadaan mereka di rumah. Sebab itu kita lihat bahawa anak-anak cukup excited. Bila kita turun ke sekolah, tanya dek, pakcik nak tanya kalau kita nak sekolah buka ke nak sekolah tutup? Nak sekolah buka. Itu merupakan semangat di kalangan anak-anak kita. Ujarnya, sejak sekolah dibuka pada Mac lalu, purata kehadiran murid mencapai 90.26% berbanding 85% sebelum COVID-19 melanda negara. Malah KPM tidak pernah mengenakan denda kepada murid yang tidak hadir jika berasa tidak selamat ke sekolah. Mengulas lanjut katanya, satu-satu sekolah akan ditutup jika mempunyai kes positif COVID-19. Sekolah akan melaporkan kes kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD serta-merta. JPN seterusnya mengeluarkan surat arahan penutupan sekolah sekurang-kurangnya 2 hari. Jadi kita berharap melalui kaedah ini tidak ada kekeliruan dan tidak ada rasa sangsi. As if kita tak nak maklumkan, ya. Apa yang kita buat sebelum ni adalah berdasarkan assessment analisa yang telah dibuat oleh PKD. Namun begitu, untuk meredakan keadaan, kita kata kita tutup 2 hari. Kalau PKD merasakan perlu lebih lama, yes, they can extend that one. It's okay. Kalau nak tambah lagi 3, tambah lagi 5, tambah lagi 7 dan sebagainya, ianya terpulang pada Pusat Kesihatan Daerah. Tambahnya, SOP di sekolah akan dipertingkatkan termasuk penubuhan pasukan bertindak asrama untuk memperincikan isu berkenaan. Menimba ilmu di sekolah pastinya memberi pengalaman pendidikan yang menyeronokkan. Persekitaran sekolah yang kondusif serta alat pembelajaran yang lengkap memudahkan proses pembelajaran, komunikasi secara langsung dan fizikal bersama tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkemahiran juga dapat memberi lebih pendedahan serta fahaman dalam pembelajaran. Pakar Psikologi Kaunseling Fakulti Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Chedin berpandangan menutup sekolah adalah satu cadangan yang mudah namun memberi kesan yang besar kepada pelajar, ibu bapa dan guru. Sebab itu, kalau kita nak mengelak daripada kesan yang lebih buruk, kita balik kepada prinsip kenapa pelajar pergi ke sekolah. Pelajar pergi ke sekolah adalah untuk nak membangunkan fizikal dia, membangunkan mental dia, emosi dia.
kemahiran sosial dia dan juga pembangunan kerjaya masing-masing nanti pada satu hari nanti. Ianya bermula di sekolah, right? Tambahnya, pelajar memerlukan bimbingan guru yang berkemahiran dan berpengalaman. Hanya melalui pembelajaran di sekolah, guru dapat berkongsi ilmu melalui pelbagai bidang psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, kaedah mengajar, psikologi pembangunan kanak-kanak dan remaja. Pelajar belajar melalui prinsip pembelajaran daripada kabur kepada jelas, daripada tak tahu kepada tahu, daripada abstrak kepada yang konkret dan daripada jauh kepada yang dekat. Ini adalah prinsip pembelajaran yang asas. Dan kalau dia duduk dekat rumah, dia tak dapat benda ini. Yang kabur akan lambat untuk dia jelas, ataupun yang kabur akan jadi lebih kabur. Yang abstrak akan jadi lebih abstrak. Okey, yang jauh akan jadi tak dekat-dekat. Jelasnya lagi, negara bakal merugikan sumber kemahiran dan fasiliti sedia ada sekiranya sekolah ditutup. While they are at home, they hardly comes online. When they come online, they can hardly stay focused for even 5 minutes. So many disturbance. And my worries goes to students who did not join. Can you imagine time away from school, where that leads to? Social problems, depression, even abuse. All this might take place under one roof, which we do not know. Pembelajaran secara bersemuka di sekolah juga dapat menanam rasa minat dan gembira terhadap proses menimba ilmu. Kalau kita ada dekat rumah, kalau datangkan online kerja, tu tak faham. Kalau dekat sekolah, faham dengan teliti. Dan kita boleh jumpa kawan. When learning in school, you can learn happily instead of learning at home. Learning at home is stressful. Yeah, because it's hard to understand and the internet is very slow. Kerajaan sedia mempertimbangkan pemberian vaksin kepada golongan remaja di bawah 18 tahun dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin berkata keputusan itu bergantung kepada kelulusan yang dikeluarkan Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRA selepas maklumat ujian klinikal dijalankan Pfizer dihantar ke pihak pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat. Mereka juga akan kemukakan maklumat tersebut kepada NPRA. Dan kalau dipersetujui, maka kita boleh bagi kepada golongan 12 hingga 17 tahun. Yang sebelum ini kita hanya hadkan kepada 18 tahun. Pfizer baru dapat maklumat data yang terkini daripada clinical trial untuk golongan remaja dan dia akan bagi kepada FDA dan juga NPRA. Hanya Pfizer katanya mempunyai data ujian awal klinikal bagi golongan remaja berusia lebih 12 tahun. Program itu bagaimanapun dijangka mengambil masa sehingga 3 bulan sebelum dimuktamadkan. Jika diluluskan, kerajaan katanya akan menambah vaksin keluaran Pfizer bagi menampung keperluan golongan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 460,000 guru dijadual menerima vaksinasi COVID-19 fasa kedua. Khairy ditemui selepas mengadakan pertemuan bersama Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur bagi memperincikan pelaksanaan pelan imunisasi kebangsaan negeri Kedah di Wisma Darul Aman. Seramai 50,000 pelajar yang layak bakal menerima peranti untuk membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian di bawah program Cerdik. Inisiatif melalui kerjasama Kementerian Kewangan dan Kementerian Pendidikan itu bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran digital bagi sekolah rendah dan menengah di negara ini. Yayasan Hasanah dalam satu kenyataan berkata Cerdik akan menurut ke model pembelajaran digital untuk diguna pakai pada masa hadapan dan bukan sekadar inisiatif sumbangan peranti untuk jangka pendek. Setakat ini 13,000 peranti diedarkan oleh syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan kepada pejabat pendidikan daerah di beberapa negeri dan setakat ini lebih 1,000 pelajar sudah menerima peranti masing-masing.
manakala baki 100,000 peranti dijangka selesai diagihkan akhir September ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin sebelum ini berkata Cerdik adalah satu program perintis pembelajaran digital dan ia dilaksanakan tepat pada masanya ketika pendigitalan kian pantas berkembang dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam pada itu, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata program berkenaan diperkenalkan untuk merapatkan jurang sosioekonomi dengan memudahkan pembelajaran digital untuk golongan berpendapatan rendah. Kedua-dua menteri turut merakamkan penghargaan kepada penderma korporat dan sumbangan besar mereka yang menjayakan program Perintis Cerdik. Bersua kembali, Kementerian Dalam Negeri KDN melancarkan perkhidmatan JPN e-Services yang memberi kemudahan kepada rakyat Malaysia melakukan pelbagai urusan membabitkan Jabatan Pendaftaran Negara secara dalam talian. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata perkhidmatan disediakan termasuk memohon dokumen seperti kelahiran, kad pengenalan 12 tahun, permohonan cabutan rekod kad pengenalan dan urusan perkahwinan. Walaupun urusan-urusan tersebut dilaksanakan secara atas talian, Kementerian memberikan jaminan bahawa keselamatan maklumat peribadi dan data-data sensitif anda berada di tahap yang tinggi. Sehubungan itu, saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk memanfaatkan perkhidmatan ini kerana ianya merupakan inisiatif yang baik bagi mentransformasikan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Beliau berucap ketika merasmikan JPN e-Services yang berlangsung secara maya di Facebook rasmi KDN siang tadi. Menurutnya, sejak Mac 2021, 41,816 orang menggunakan perkhidmatan terbabit dan kerajaan sedia menambah baik sistem dari semasa ke semasa. Perkhidmatan itu adalah langkah strategik kerajaan yang penting dalam usaha meningkatkan perkhidmatan kerajaan secara end-to-end. Pihaknya juga meminta JPN untuk mengenal pasti perkhidmatan lain yang perlu dinaik taraf. Penganjuran Quran Awal yang memasuki tahun ke-6 bakal diadakan pada 6 Mei ini bersamaan 24 Ramadan bertemakan Surah Al-Mulk yang bermaksud kerajaan. Acara akan berlangsung di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya secara tertutup sebagai langkah berjaga-jaga mengekang penularan COVID-19. Namun untuk kali ini, ia boleh ditonton secara langsung di televisyen dan platform digital serentak pada jam 12 sehingga 1 tengah hari. Setiap negeri seluruh negara menyambut baik dan menyertai aktiviti berkenaan menerusi rumah ngaji serta kawasan yang dikenal pasti. Tidak terkecuali sambutan dan beberapa negara luar iaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Poland, Argentina, Amerika Syarikat, Mesir, China dan Kuwait. Aktiviti yang dilaksanakan bermula dari Malaysia ke seluruh dunia ini dijangka memperolehi 100 juta tontonan. Semua pihak diharap mengambil peluang untuk turut serta di tempat masing-masing sama ada di rumah pejabat, sekolah atau di mana sahaja. Kerajaan mengedarkan 1.1 juta bakul makanan yang memanfaatkan 4 juta rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata sumbangan membabitkan peruntukan 110 juta ringgit itu bagi membantu rakyat yang terjejas akibat penularan COVID-19 sejak setahun yang lalu. Permohonan boleh dibuat melalui Jabatan Kebajikan daerah masing-masing, khususnya kepada mereka yang terjejas, khususnya kepada mereka yang memerlukan, terutama kita tahu dalam tempoh setahun ini ada ramai yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19, dan dalam pada masa yang sama juga kita faham ada ramai juga yang nak bangkit semula ni, yang nak bangun untuk memulakan semula perniagaan. Tambah beliau, selain kewangan, bantuan turut membabitkan aspek motivasi dan psikososial yang kepada mereka yang terkesan. Bantuan turut disalurkan oleh badan bukan kerajaan NGO. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Dapur Kita bagi
Tualang Sekah di Batu Gajah. Seramai 200 penerima dari golongan B40 menerima sumbangan berupa barangan keperluan dapur. Langkah kerajaan melanjutkan waktu operasi perniagaan Bazar Aidilfitri di seluruh negara sehingga jam 2 pagi disambut gembira. Bukan sahaja peniaga, bahkan juga pengunjung. Lanjutan tempoh itu memberi ruang buat pengunjung membeli belah selain mengelakkan kesesakan berikutan masa terhad. Tinjauan di tapak Bazar Aidilfitri Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Jalan Ta ini mendapati jumlah pengunjung mula bertambah mulai jam 9 malam. Waktu itu dilihat menjadi pilihan kerana kebanyakan mereka baru selesai berbuka puasa dan berterawih. Bagaimanapun, rata-rata mengakui adalah penting memastikan aspek keselamatan yang ketat dipatuhi bagi mengelak berlakunya penularan COVID-19. Kita tak adalah satu masa nak tumpu pada satu masa kan. Jadi banyak masa lah pukul 2. Tapi kalau macam pukul 2 tu pun terhad jugalah nak kira kan. Berbanding macam dulu kita pergi kan masa panjang. Jadi tak adalah terlalu fake sangat untuk beratur lama. Panjangkan lagi tempoh lah, lagi bagus. Sebab masih ramai lagi kan nak mencari baju raya kan. Sementara itu, bagi peniaga, lanjutan tempoh operasi dilihat berbaloi selepas melihat kunjungan pembeli yang semakin bertambah selepas jam 12.30 malam. Okeylah, sebabnya pukul 12 diorang baru start macam membeli, pukul 10 macam kalau daripada pukul lepas berbuka sampai pukul 12 diorang dah tutup pagar, so dah tak boleh masuk dah. Tu yang tak best lah untuk peniaga. Sekarang dah okeylah buat masa sekarang. Jumaat lalu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Bazar Aidilfitri di seluruh negara dibenar beroperasi sehingga jam 2 pagi berbanding 12.30 malam sebelum ini. Lanjutan itu dibenarkan selepas mendengar rayuan daripada penjaja bazar. Bersua kembali. Helikopter mini agensi aeronautik dan angkasa lepas NASA Ingenuity semalam berjaya menyelesaikan penerbangan ketiganya di Marikh. Menurut eksekutif programnya iaitu Dave Lavery, helikopter itu bergerak lebih jauh dan pantas berbanding sebelumnya. Pada penerbangan ketiganya itu, Ingenuity terbang meliputi jarak 50 meter dengan mencapai kelajuan 2 meter sesaat. Kenderaan robotik peninjau Perseverance yang membawa helikopter seberat 1.8 kilogram berkenaan ke Marikh merakamkan penerbangan ketiga selama 80 saat itu. NASA berkata klip video berkenaan akan dihantar ke bumi dalam masa beberapa hari lagi. Penerbangan lateral itu adalah ujian bagi sistem navigasi otonomi helikopter yang melengkapkan laluan berdasarkan maklumat yang diterima sebelum itu. Penerbangan Ingenuity mencabar kerana keadaan Marikh yang amat berbeza berbanding bumi dengan suasana kepadatan kurang 1% daripada bumi. NASA mengumumkan ia sedang bersedia untuk penerbangan keempat pula. Setiap penerbangan dirancang dengan meningkatkan kesukaran bagi mendorong Ingenuity mencapai had maksima. Kerana kesungguhan melaksanakan misi menyelamatkan alam sekitar daripada pencemaran, seorang lelaki di Rusia menjadi bintang media sosial di Kostroma, Rusia. Menariknya, aktiviti mengutip sampah itu dilakukan dengan memakai topeng yang menjadikannya individu misteri di mata orang ramai. Idea Garbage Man atau nama sebenarnya Sergei Volkov turut mendapat sokongan daripada isteri dan anak-anak. Aktiviti ini juga menerima komen positif daripada pelajar sekolah yang turun ke lokasi bagi membantu Volkov. Bagi Volkov pula, dia sengaja menyembunyikan identiti bagi menarik perhatian ramai orang untuk menjalankan aktiviti serupa. Aktiviti mengutip sampah dilakukan sepanjang tebing Sungai Volga. Semua barangan plastik yang dikutip dihantar ke pusat pengumpulan barangan kitar semula. Wang hasil jualan itu pula akan disalurkan kepada pertubuhan alam sekitar.
Ustazah akan memberikan sedikit tips sebagai persediaan untuk kamu menghadapi SPM pada tahun 2021. Jadi tipsnya adalah untuk Tasawuf Islam kod 5226, apa yang kamu perlu buat? Baik, yang pertama Ustazah nasihatkan kamu supaya membaca setiap tajuk, kemudian kamu bolehlah menghasilkan beberapa banyak istilah yang kamu jumpa dalam tajuk tersebut. Kamu tulis semula istilah dan juga maksud, dan juga kamu kena hafal istilah-istilah tersebut pada setiap hari. Kalau kamu tak berhafal, kamu tidak akan ingat istilah-istilah yang kamu telah belajar pada setiap tajuk Tasawuf Islam. Terima kasih. Kelaporan sukan, kecilkan kelompok pemain di Akademi Badminton Malaysia ABM. Itu perancangan Persatuan Badminton Malaysia BAM susulan masih terdapat kes penularan COVID-19 yang diumumkan semalam. Bagaimanapun, ada kabar gembira menyusul buat BAM apabila diberi kebenaran dari Kementerian Kesihatan untuk menyambung latihan dalam program Road to Tokyo bermula esok. BAM mahu mengantar pulang pemain yang tidak terlibat dengan kelayakan Olimpik serta dua kejohanan terbuka Malaysia dan terbuka Singapura buat sementara waktu. Dengan program latihan dijangka disambung esok. Jawatankuasa khas bertindak task force turut dibentuk untuk memantau perjalanan kem kebangsaan terdiri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Majlis Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN dan BAM. I think kita agak pasti dari segi untuk kalau sekiranya kita dapat peluang untuk memulakan, mungkin kita akan trim the number of players yang akan ada di ABM. Mungkin kita akan mewujudkan satu cooling off period dan mungkin selepas raya mereka yang lain mungkin boleh datang balik ke ABM. Sehingga kini 15 pemain didapati positif COVID-19 di ABM. Sebahagian besar adalah pemain pelapis dengan 4 daripadanya sudah dibenarkan pulang dari pusat kuarantin MIPS di Serdang Sabtu lalu. Dalam perkembangan lain, BAM menjelaskan saingan terbuka Malaysia masih diteruskan. Dijadual berlangsung 25 sehingga 30 Mei nanti, ianya menjadi satu daripada dua kejohanan terakhir menawarkan mata kelayakan ke Sukan Olimpik Tokyo. Chloe Zhao jadi wanita pertama Asia memenangi trofi pengarah terbaik Anugerah Akademi pada edisi yang ke-93 yang berlangsung pagi tadi. Pembikin filem kelahiran Beijing, China itu meraih kemenangan tersebut melalui filem Nomadland yang juga diangkat sebagai filem terbaik tahun ini. Nomadland turut merangkul trofi sinematografi terbaik, suntingan filem terbaik, lakon layar terbaik dan pelakon wanita terbaik. Zhao, 39 tahun, mengucapkan terima kasih kepada pelakon, kru dan rakan-rakan yang membantu menghidupkan filem Nomadland. I feel I'm very lucky. I have parents have always told me that who you are is enough. You know, and who you are is your art. You know, so I always try to stay true to myself and be surrounded by really great, supportive, talented people. So I really share this moment with them. Ini adalah kali kedua trofi pengarah terbaik dimenangi wanita selepas Catherine Bigelow menerusi filem The Hurt Locker pada 2010. Antara tumpuan Oscars yang lain, Ya Jung Yoon yang menepati ramalan menang pelakon pembantu wanita terbaik menerusi filem bercorak kekeluargaan Minari. Personaliti Jung Yoon dan ucapannya yang bersahaja turut mendapat pujian ramai. I don't believe in competition. How can I win Glenn Close? Win over Glenn Close? I've been watching her so many performances. So this is just all the nominees, 5 nominees. We are the winner for the different movie, we play the different role. So we cannot compete each other. Tonight I'm here is just I have just a little bit luck, I think. Maybe I'm luckier than you. Jung Yoon adalah pelakon Korea Selatan pertama memenangi kategori itu.
Operasi membersihkan pantai di Honolulu, Hawaii mengakhiri buletin didik hari ini. Sisa sampah yang dikumpulkan adalah melebihi 47 tan. Saya Charles Mohan. Salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.